Sambil buka almari tu dia carilah macam barang yang dia nak tu. So bila dia tengok je dekat dalam almari tu, alangkah terkejutnya dia sebab dia nampak Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, sebelum Pika mulakan dengan video Pika untuk kali ini, Pika nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hafiz from the segment dan juga Abang Adat Bujana sebab beberapa hari lepas Pika ada tengok satu video diorang ni yang mana caller dia adalah Abang Adat Bujana dan dia ada bagi nasihat dekat Pika dekat situ yang mana katanya Pika ni berkemungkinan ada kebolehan kalau Pika belajar dengan guru yang betul, ada kebolehan untuk berubat ataupun mengubat orang. Sebab katanya Pika ni adalah seperti magnet yang mana mungkin Pika ni boleh akses kepada dunia lagi satu ataupun makhluk halus tu untuk melindungi diri Pika dan juga family Pika ataupun untuk mengubat orang. Yang tu memang seram habis bila Pika dengar pasal benda tu. So, something yang Pika tak pernah expect sangat kan. Wow. So, bagi sesiapa sahaja dekat sini yang nak tengok video tu, korang boleh tengok dekat link yang Pika letak dekat description dekat bawah. Jadi, sekarang kita kembali semula kepada kisah yang Pika akan kongsikan pada malam ni. Yang mana kisah ni mungkin sangat-sangat popular, especially di kalangan budak-budak yang duduk asrama daripada dulu sampailah sekarang. Sebab katanya kisah ni berlaku sekitar tahun 1980-an. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah hantu almari. Hantu almari, kisah hantu almari ni sebenarnya daripada dulu, Pika akuilah daripada dulu memang sangat menyeramkan. Sebab di sebalik almari tu kita tak tahu apa yang ada, betul tak? Antaranya kalau daripada pengalaman Pika sendiri, benda yang pernah Pika dengar dan membuatkan Pika rasa takut sampailah ke hari sekarang adalah sebab Pika pernah dengar tentang satu kisah hantu almari ni yang dikongsikan oleh kawan Pika. Katanya kejadian ni berlaku dekat satu universiti di kawasan utara. Kejadiannya bermula macam ni. Pada hari tu, adalah seorang lelaki ni dia nak study. So, disebabkan dia ni dekat nak exam lah kan. Nak test ke macam tu, kawan dia ajaklah dia pergi library. Lepas tu kawan dia cakap lah, jomlah ikut kita orang pergi study dekat library. Dia kata tak apalah, aku lagi suka, lagi prefer untuk study seorang-seorang. Kemudian kawan dia kata, tak apalah kalau macam tu kita orang keluarlah. Jadi dia pun study lah seorang-seorang. Sebelum lepas tu, dia pun nak ambil lah sesuatu daripada almari. Masa dia buka almari tu, dia tengah study kan. Orang yang tengah study ni, dia pegang kertas, tak pun dia pegang buku macam ni, baca. Lepas tu dia pun buka lah almari kan. Sambil buka almari tu, dia carilah macam barang yang dia nak tu. Macam tu lah lebih kurang kan. Masa tu, dia dapat rasakan dekat tangan dia ni macam ada, dia pegang rambut tau. Kita kan boleh beza baju dengan rambut. Rambut kan rasa dia macam tu kan. Rambut yang sangat panjang. Dia macam, benda aku pegang ni. Lepas tu lepas dia pegang rambut tu, dia pegang something yang macam basah tau. Macam kulit tapi basah. So bila dia tengok je dekat dalam almari tu, alangkah terkejutnya dia sebab dia nampak dalam almari tu ada satu kepala manusia, rambut yang sangat panjang, lepas tu lidah terjelir panjang sampai ke bawah. Yang tu yang dia rasa rambut dengan rasa basah-basah tu lidah rupanya. Jadi kejadian tu Pika tak tahu sama ada betul ke tak jadi dekat kawasan utara. Cuma Pika kongsikan dekat sini. Kejadian ataupun cerita yang kita selalu dengar ataupun urban legends yang kita dengar, kita tak tahu pun dia punya kesahihan tu kan betul ke tak. Berlaku dekat siapa, berlaku bila kan. Cumanya benda tu yang mungkin boleh membuatkan kita rasa takut. Jadi Pika kongsikan dekat korang lah.
So sekarang Pika nak kongsikan dekat korang pula lagi satu kisah yang mana katanya ini merupakan kisah sebenar tentang macam mana hantu almari ni adalah jadi satu hantu yang agak legend di Malaysia, especially dekat asrama. Kisah ni bermula sekitar tahun 1980-an di mana ada satu sekolah asrama penuh lelaki ni. Adalah 3 orang sahabat ni. Nama dia Ali, Abu dan Amin. Pika letak nama So, masa tu jam ni menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Kan biasanya kalau hari Jumaat, budak-budak lelaki, contohnya budak, especially budak yang duduk asrama lah kan, mereka ni memanglah diwajibkan untuk pergi solat Jumaat. So, antara 3 orang ni, Ali ni dia cakap lah dekat kawan dia tu kan, yang 2 orang tu, aku tak naklah pergi dekat tak naklah pergi solat hari ni, lagipun hari ni adalah hari last persekolahan. Mereka lepas solat Jumaat mereka akan dijemput lah oleh family masing-masing ni. Dia berkata lah kawan dia ni dia tak nak pergi solat Jumaat. Kawan dia kata tak nak lah, takut lah, sebab takut nanti warden datang kantoi kan, tak pergi solat Jumaat nanti kan ada tindakan undang-undang apa semua pula. So dia cakap lah, alah tak apa, relax lah, tak ada apa pun yang berlaku. Kita lepak je lah dekat dalam bilik ni, sembang-sembang kan, biarlah orang lain pergi solat Jumaat. Mulanya kawan dia yang lagi 2 orang tu pun cakap, okey lah kalau macam tu, beranilah memberanikan diri untuk lepak bertiga dekat dalam bilik tu. Selepas tu, bila diorang semua ni nampak seorang kawan diorang keluar kan daripada asrama tu untuk pergi solat Jumaat, jadi yang lagi 2 orang yang tak berapa nak berani sangat, dia pun cakap lah dekat Ali ni, aku takut lah sebab nampak semua dah pergi solat Jumaat, tak berani lah kan nak ponteng. Tak apalah, kita orang pergi je lah solat Jumaat, boleh tak? So Ali ni pun kata, kalau macam tu, kalau korang takut sangat, pergi je lah solat Jumaat, tak apalah, biarlah tinggal je lah aku dekat asrama ni seorang-seorang kan. So disebabkan dia ni pun, walaupun dia ni tak nak pergi solat Jumaat, tapi pada masa sama dia takut juga warden ni datang tangkap dia kan. So dia pun pesan lah dekat kawan dia yang 2 orang ni untuk letak dia dekat dalam loker, lepas tu kuncikan daripada luar, supaya bila warden datang, bila tengok pintu tu terkunci, warden takkan syak lah ada budak dekat dalam tu. Sebab sebenarnya Ali ni dia nak tidur tau. Jadi dia nak tidur dekat dalam loker tu lah, dalam almari tu. Jadi kawan dia yang lagi 2 orang dia pun setujulah. So Ali ni pun masuklah dekat dalam almari tu, dan 2 lagi kawan dia ni pun kuncilah daripada luar. Dan lepas tu 2 orang ni pun pergilah solat Jumaat. Dan Ali pun pesanlah dekat 2 orang ni, jangan lupa tau, nanti balik je daripada solat Jumaat, jangan lupa untuk keluarkan aku daripada almari ni. 2 orang tu pun cakap, tak apa, kita orang janji. Lepas tu 2 orang pun pergilah solat Jumaat. Dan sejurus selepas tu, Ali ni pun dia tertidur dekat dalam almari tu. Mungkin sebab kepenatan ke, kita tak tahulah. Dan kawan dia yang pergi solat Jumaat tu pun lepas balik daripada solat Jumaat, kawan dia ni terus dijemput oleh family tau. So kawan dia ni pun excited. Kawan dia pun lupa, 2 orang ni lupa yang dia orang sebenarnya kena keluarkan Ali daripada dalam almari. Yang si A ni dia ingatkan yang si B ni mungkin akan pergi balik asrama ambil barang lepas tu balik. Yang si B ni pula mungkin yang ingat yang A ni keluarkanlah Ali ni daripada almari, lepas tu baru balik. Jadi masing-masing ni macam berharap. So korang kena faham, kejadian ni berlaku sekitar tahun 1980-an. Jadi kebiasaannya benda-benda macam ni, zaman tu mana ada WhatsApp, mana ada phone yang boleh kita call kawan, kau dah keluarkan ke Ali daripada loker? Tak ada. Masa tu masing-masing ni macam mengharapkan yang lagi seorang tu keluarkan kawan. So mereka pun balik ke rumah masing-masing dan tak ada berlaku apa-apalah kan. Ali ni rupa-rupanya dia masih lagi berada dekat dalam loker tu. So bila dia ketuk pintu almari tu semua, memang tak ada orang pun yang datang untuk tolong keluarkan dia. Sebab budak semua memang dah balik. Sebab dia tertidur sebenarnya. Jadi daripada situlah dia ketuk pintu apa semua selama beberapa hari. Jadi lama kelamaan dia pun meninggal dunia lah di dalam loker tu. Selang beberapa lama lepas tu, sekali warden asrama ni mendapat satu berita yang mengejutkan, yang mana
family Ali ni bagi tahu dia orang pelik sebab anak dia orang ni tak balik-balik rumah walaupun pada masa tu adalah cuti sekolah. Jadi warden ni pergilah cek dekat kawasan asrama tu kan. Kut-kut budak tu ada lagi dekat asrama ke macam mana. Bila cek sekali dia orang dapat bau benda busuk yang datang daripada dalam almari. Dan bila mereka buka je almari tu memang dia orang sangat terkejut sebab rupa-rupanya Ali tu seakan-akan dah lama meninggal dekat dalam almari tu dan dalam keadaan yang memang menyedihkan lah sebab dia mati macam lemas sebab tak makan selama beberapa hari kan, macam tu lah lebih kurang. Dan selepas daripada tu mereka pun tanamlah jenazah Ali tu. Dan benda yang seram bermula selepas daripada budak-budak ni kembali semula ke asrama, especially benda yang berlaku dekat dua kawan Ali ni tadi. Yang mana mereka memang rasa bersalah sangat-sangat sebab mereka ingatlah kan yang Ali selalu pesan dekat diorang, weh nanti bila balik jangan lupa untuk buka kunci almari tau. Sebab aku ada dekat dalam almari, keluarkan aku. Mereka akan selalu ingatlah benda tu sebab iyalah kan kawan diorang mati disebabkan oleh mereka ni careless, lupa untuk keluarkan Ali ni daripada dalam almari tu. Kejadian seram mula berlaku dekat budak-budak asrama ni, budak lelaki dekat asrama tu apabila pada malam pertama mereka kembali semula ke asrama tu, mereka dapat dengar satu bunyi ketukan yang sangat kuat datang dia daripada satu almari. Bunyi dia tu macam dung berkali-kali sebelum lama-lama ketukan tu bunyi makin perlahan. Dia macam copy balik benda yang berlaku dekat Ali masa Ali lemas dekat dalam almari tu kan. Dan lagi menakutkan bila pelajar-pelajar yang lebih berani ni pergi buka pintu almari tu, tengok dalam tu kosong. Dan lagi satu kan, mereka dapat jugalah dengar yang selain daripada bunyi ketukan tu, bila menjelang je tengah malam, mereka akan sayup-sayup dengar suara yang seakan-akan suara Ali yang mana dia bunyi macam, kenapa kau tinggalkan aku dalam almari? Yang mana mungkinlah benda tu kopi kejadian yang berlaku dekat Ali yang mana dia ketuk pintu, lepas tu suara dia menjerit minta tolong apa semua tu kan. So selepas daripada kejadian tu yang berlaku berulang-ulang kali yang menghantui pelajar-pelajar asrama dekat kawasan tu, jadi mereka pun panggillah ustaz untuk membersihkan kawasan asrama tu. Tetapi kata mereka walaupun ustaz datang ke apa kan, suara dan juga ketukan tu masih lagi boleh didengari oleh sesetengah orang sampai sekarang. So, benda itulah yang membuatkan yang kisah tentang hantu almari ni jadi sangat-sangat popular. So, dekat sini korang pernah dengar kan tentang kisah hantu almari? Yang mana lagi menakutkan? Kisah hantu almari yang Pika ceritakan, yang kawan Pika bagi tahu tu ke? Ataupun kisah hantu almari yang Ali ni tadi? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So, apapun jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe dekat channel Pika Storyteller. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dekat channel lagi satu iaitu Automology Channel. So, apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.